Hai, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat malam, selamat sejahtera kepada anda yang sedang menonton kami di Mega Live pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Client Account Executive Aman di Mentorship Spire, di mana kami membina usahawan di luar sana untuk capai 1 juta yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh 6 bulan ke setahun. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang menariknya pada malam ini, saya akan bawakan satu temu bual eksklusif bersama dengan Circle Titan. Oh my god! Wow! Kenapa saya kata eksklusif, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana mereka ini ada 3 orang menerajui satu company yang sama. Sebelum ni kita selalu temu bual orang kata usahawan jutawan yang menerajui company itu seorang diri. Tapi ini tuan-tuan dan puan-puan, mereka bertiga bersama-sama menerajui satu company yang sama. Jadi kita nak tahu apakah orang kata strategi ataupun apakah pengalaman mereka selama menerajui company ini bertiga. Dan yang paling best sebenarnya, mereka adalah usahawan-usahawan yang sangat berjaya. Dan saya percaya anda juga ingin mendapat inspirasi daripada perkongsian ini. Jadi kita tak nak buang masa. Saya akan persilakan orang kata peneraju Seri Lady. So, apa khabar anda bertiga pada malam ini? Alhamdulillah. Baik-baik. Alright, ada di mana ni? Dekat office. Masih di office. Masih di office. Wow, amazing. Jadi, Cik Nazira, Puan Juzaila dan Cik Ain, betul? Betul. Okey. Sekarang ni kita berada di platform Mega Live di mana kami nak showcase sebenarnya result anak didik Datuk Wira sendiri. Jadi sebelum kita memulakan orang kata sesi perkongsian ataupun sesi inspirasi ini, saya nak mohon bantuan anda bertiga untuk perkenalkan diri masing-masing dan ceritakan serba sedikit apa yang sedang anda usahakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Puan Juzaila Syarif. Saya adalah founder kepada Seri Empire Sendian Berhad, iaitu mengeluarkan produk Seri Lady untuk wanita dan Seri Men untuk lelaki. Hai, Assalamualaikum. Saya Cik Ain. Saya co-founder kepada produk Seri Lady di bawah Empire Seri Lady, Seri Empire Rich Resources. Dan kami yang bertiga adalah sebagai founder dan co-founder kepada produk Seri Lady. Hai, saya Nazira Syarif, dekat Circle Titan, lebih dikenali pada Jia Syarif. So saya juga CMO untuk Seri Empire Rich Sendian Berhad. So banyaknya kepada marketing lah. I see. Okay, so saya pasti anda bertiga ada peranan masing-masing, betul-betul? Betul. Nice. Boleh tak saya tahu sebelum ini apa sebenarnya ataupun apa yang anda usahakan? Sebelum ini siapakah Cik Jia, siapakah Puan Juzailah dan siapakah Cik Ain? Okay, sebelum saya memulakan perniagaan Seri Lady ni, saya adalah seorang suri rumah. Dalam masa yang sama saya juga membuat perniagaan macam perniagaan sambilan di rumah dalam macam MLM, menjual produk orang. Dari situ belajar berniaga produk orang. Okay, untuk saya tak ada history buat bisnes besar-besar. Cuma saya bekerja dengan orang, manage company orang dan sambil-sambil tu ada buat side income. So bila saya decide untuk saya berhenti dan join the business lah, buat business betul. So basically saya punya background tu adalah bekerja macam biasa dalam financial punya department dan saya berhenti buat bisnes. Dan Cik Jia? Untuk saya pula different sikit, saya buat apa yang saya suka. Saya berniaga dan saya tidak tahu, saya berniaga ni saya mencuba macam-macam perkara lah dalam buat. So yang terakhir sekali kita bersama bekerja menjayakan kafe dengan kakak saya, Puan Juzaila. And then this is the latest Seri Empire yang kita berada. Jadi anda bertiga mempunyai latar belakang yang berbeza tapi dapat disatukan dalam satu company, betul-betul? Betul. Kalau boleh kongsikan, apakah matlamat anda sebenarnya? Apa yang anda nak capai? Okey, untuk saya pada permulaannya bila berniaga tu matlamat hanyalah untuk diri sendiri, nak capai, nak beli tu, nak beli ni, benda yang biasa-biasa. Yang ramai orang buat hanya untuk kepentingan diri sendiri.
Tapi setelah kita join Titan, belajar menuntut ilmu dengan Rishod dan Dr. Azizan, kita punya matlamat tu dah berubah lebih kepada bukan saja untuk diri sendiri, bukan saja untuk keluarga, tapi malah lebih kepada nak memberi peluang juga kepada orang lain dengan bisnes kita ni untuk mencapai kejayaan dan impian mereka. Itulah matlamat yang kita sedang usahakan sekarang. Jadi saya pasti matlamat itu sama dengan Cik Jia dan Cik Ain? Sama. Jadi dah diadunkan oleh Datuk Wira sendiri untuk menjadi satu dan synchronize untuk semua. Great. So, kalau boleh saya tahu pada tahun bilakah anda semua mengenali Richwood? Okay, untuk saya, sebenarnya saya dah mengenali Rishod dari awal-awal lagi daripada Datuk Wira buat program tarikh lahir itulah kan. So dari situ lagi saya dah join Datuk Wira pergi belajar dan daripada situ saya dah nampak daripada perubahan daripada di dalam diri, daripada tentang pemikiran, daripada segi macam mana kita nak mulakan perniagaan kita ataupun nak menguruskan perniagaan kita. Daripada situ saya dah mula mengenali Datuk Wira dan Rishod. Dan bila kami mulakan bisnes Seri Lady ni, saya nampak selama ni kalau kita buat bisnes tanpa ada ilmu, tanpa ada orang yang guide, kita main buat je dan banyaklah kerugian, banyaklah kesalahan yang kita lakukan. So bila kita dah buat keputusan untuk buat Seri Lady ni, saya dengan nekatnya ajak mereka berdua untuk sama-sama join Rishwood ni untuk ambil ilmu. So dari situlah kita mula setelah mereka join IMKK last, dari situ kita decide untuk ambil ilmu di Rishwood dan dengan Datuk Wira untuk tak langgar dinding orang cakap. Maksudnya berniaga tanpa perlu lagi buat kesilapan, kerugian dan langgar dinding. Daripada situ. So dah berapa tahun berada dalam Circle Titan? Dalam Circle Titan ni kita dah nak masuk 3 tahun. 2 tahun. Tahun ketiga. Kenapa masih lagi orang kata nak berada dalam Circle Titan? Mungkin masing-masing ada pendapat masing-masing. Kita bermula dengan Cik Ain dulu. Okay, untuk pendapat saya actually basically saya sebenarnya dia punya main point dia kita tak nak langgar dinding. Sebab macam saya personally saya sedar business is not benda yang main-main. So kita have to be orang kata very serious kan nak buat business. So dengan kita kena kurangkan ego sebab kita tahu kita tak banyak ilmu dalam business, kita tahu banyak benda yang kita kena belajar and kita perlukan orang yang guide kita, and because of kita sedar yang kita tak pandai dan kita perlukan someone untuk guide dan bagi tahu kita apa yang benda kita perlu buat untuk kita make sure our business is sustain and akan grow dalam masa waktu yang kita dah tetapkan bersama. So bagi I kenapa nak stay tu because ilmu tu hari-hari bertukar dan kita tak tahu how ekonomi akan jadi in future. So saya stay dalam Titan because I nak dimentorkan dan I nak dapatkan ilmu. Good. Dan point Zaila. Okay, pada saya rasa macam sebelum ni lah saya berniaga tanpa ada ilmu, tanpa ada orang guide. Kita lebih kepada keegoan, ikut kepala otak sendiri, itulah yang utamanya. Dan kadang-kadang bila dah melalui fasa-fasa jatuh, fasa-fasa kesilapan tu, so why not bila dah ada masuk dengan Titan ni, kita teruskan untuk dapat ilmu agar tak melakukan kesilapan. Dan yang paling bestnya Datuk Wira tu sentiasa bagi kita nampakkan kalau kita dengan cara begini bagaimana untuk melakukan. So ilmu ni sangat penting lah. Dan lagi satu yang sangat penting adalah circle dalam Titan ni, dan semua tentera-tentera di Rishwood sangat membantu kami lah untuk terus berada dalam situasi yang jangan putus asa, sentiasa melakukan usaha, dan lagi-lagi dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan COVID dan ekonomi yang terjejas ni. So kita bila berada dalam Circle Titan, berada dalam bimbingan Rishwood dan Datuk Wira, kita sentiasa berada dalam keadaan jalan yang betul. Maksudnya terus melakukan perubahan demi perubahan, jangan putus asa dan jangan give up lah. Itu yang paling penting pada saya. Dan Cik Jia? Okay, untuk saya pula, bagi saya benda yang paling susah dalam journey kita, saya sendiri bila saya di Rishwood dan Titan, benda pertama yang sekali kita susah nak buat adalah konsisten.
Jadi ada guru pun konsisten belum tentu kita boleh buat tindakan tu dengan betul dan ataupun apa yang dok suruh buat satu persatu tu kita ikut. Itu adalah kesilapan banyak founder dan saya sendiri yang kita tidak konsisten dan tindakan yang kita buat tu mungkin kadang-kadang kita buat orang cakap macam hangat-hangat teh ayam. Sekarang buat, mungkin minggu depan kita tak buat. Jadi konsisten itu adalah benda yang penting dan kenapa kami dan saya memilih lagi masih dalam Titan sebab kita every week tidak apa orang cakap bukan every week. Dalam Super Titan ni every time kita ni diketuk, di-push dan kita tak ada masa untuk relax. So bila masuk group Telegram dengan rakan-rakan Titan yang lain, masing-masing bakar-bakar dengan sales masing-masing, dengan pergerakan ataupun how the journey for the company itself. Jadi saya sebagai yang menjalankan marketing apa semua, kita tak duduk diam. Jadi sentiasa mencabar diri lah. So macam Cik Ain dengan Puan Ju cakap tadi, ego tu adalah benda yang penting sekali. Bila you nak masuk mana-mana pun, bila you belajar in Titan ke dekat mana-mana Sapphire pun, satu benda yang you kena buang adalah ego. Sebab kalau you pandai, kalau you boleh buat sesuatu yang bagus, you dah ada pergi ke level lagi satu. So apa yang saya tengok dalam life saya ni, kita dah ada cuba macam-macam experience tu kita simpan, tapi bila kita dalam Titan, kita ikut dan kita buat apa benda yang dok guide, dok sarankan. Sebab kita seri lady, saya boleh claim sendiri, kita sangat mendengar kata, tapi konsisten kami kurang. Saya boleh cakap, tapi dalam masa time by time kita ubahlah. Okay, ini benda yang kita kena ubah. Bila dok cakap macam ni kita kena buat. So Seri Lady punya journey, kami boleh cakap this is memang Datuk Wira punya baby project, which is kalau lah satu masa tak ada benda lain yang kita nak harapkan, kita nak make Datuk Wira sendiri proud. This is daripada zero kita sampailah apa ada sekarang. Alhamdulillah saya boleh cakap sampailah bulan 12 ni kita pun tak sangka-sangka sales yang kita dah dapat sebelum ni tak pernah terfikir pun benda-benda tu semua. Sebab saya sendiri adalah manusia yang skeptikal dengan Datuk Wira dahulu. Tapi bila saya di dalam ni, saya dicuci habis-habis. First thing first adalah diri sendiri, itu mindset kita, apa purpose kita nak buat anything. You want to do in life ataupun business, apa-apa pun adalah diri sendiri. Betul. And saya percaya dengan orang kata kalau kita ada keyakinan diri sahaja tapi kita tak konsisten dengan apa yang kita buat, the things akan still berada dekat situ. So kena konsisten. Dan in the other way, sebenarnya dalam business ni sebenarnya kita ada fasa-fasa tertentu. Betul-betul. So kalau kita tak go through fasa tu one by one, kita akan terlepas satu fasa ni untuk kita bawa ke fasa yang akan datang. Dan saya percaya tahun 2020 ini adalah satu tahun yang sangat-sangat mencabar bagi seluruh dunia. Dan saya pasti anda di Seri Lady juga mengalami orang kata cabaran yang sangat sukar di tahun 2020 ini. Tapi anda bertiga ataupun Seri Lady sendiri masih lagi boleh maintain dan sustain hingga ke orang kata nak masuk tahun 2021 ini. So apakah sebenarnya yang anda bertiga rasa anda dah lakukan dengan betul untuk kita maintain dalam game ini sehingga ke hujung tahun? Okay, pada saya awal-awal waktu kita dilanda COVID ni, kita semua dalam keadaan tak tahu apa benda dan kita dah mula ketakutan dan rasa bila mana ada isu dengan kilang, isu dengan produk. Tapi bila kita berada di Circle Titan, berada di dalam bimbingan Rishu dan Datuk Wira, setiap waktu tu, setiap hari, setiap minggu memang kami sentiasa diberi semangat, diberi ilmu, diberi kekuatan untuk meneruskan, jangan give up dan diberi cara bagaimana untuk teruskan dalam keadaan orang lain yang tak terkapai-kapai, tak tahu apa tindakan seterusnya dalam ketakutan. Tapi bila kita berada dalam Circle Titan ni, kita terus rasa macam ketakutan tu hilang dan makin bersemangat nak buat, sehingga Alhamdulillah Seri Lady waktu permulaan waktu COVID hari tu, kita dapat sale kita pun meningkat luar biasa daripada biasa. Itu semua daripada hasil daripada kita membuat keputusan terus berada di Circle Titan, ambil ilmu dengan Datuk Wira dan Rishu.
So why not kita nak tak teruskan benda ni, sedangkan kita dah nampak kat situ even walaupun dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan negara atau dunia sekalipun sedang menghadapi krisis ekonomi ataupun apa-apa isu, tapi berada di circle ni kita rasa selamat dan kita ada je jalan yang diberikan untuk kita terus jalan dan melangkah untuk meneruskan perniagaan kita ni. Itulah yang paling kita rasa bangga sebenarnya 2020 ni, walaupun diuji tetapi alhamdulillah kita dapat teruskan. Dan sebenarnya peningkatan daripada tahun pertama kita berniaga tu sampailah sekarang tu kita sangat banyak dan kita sangat bangga. Walaupun kita tak macam selalu yang Cik Jia cakap, jangan bandingkan dengan orang lain, tapi kita bandingkan dulu Seri Lady dulu, mula-mula kita mula dengan sekarang ni tahun 2020 walaupun dengan cabaran yang menimpa dunia sekarang ni. Betul. And actually saya sangat bangga kenapa saya bawakan Seri Lady ke dalam Mega Live ini, sebab kita tengok progress daripada tahun pertama, tahun kedua dan tahun sekarang ni. Sebenarnya progress itu ada. Bukan macam orang kata Cik Jia kata tadi tidak konsisten. Progressnya ada. Cuma apa orang kata, kita nak bandingkan diri kita dengan orang lain tu kita ambil secara positif. Bukannya, sebab kebanyakan orang di luar sana sebenarnya bila dia bandingkan diri dengan orang lain, dia akan rasa down. Tapi kita tak boleh buat benda tu dalam bisnes, betul-betul? Betul. Betul. Jadi kepada mereka yang sedang menonton kita ni, masalah itu ada tuan-tuan dan puan-puan. Cuma cara kita untuk ambil masalah itu adalah dengan cara bagaimana. Dalam masalah itu sebenarnya banyak peluang. So ambil masalah itu dengan positif dan lakukan tindakan dengan bersungguh-sungguh. Yakin diri je sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Tengok mereka bertiga usahawan jutawan yang berjaya sekarang ni. Pada dahulunya latar belakang mereka semuanya berlainan. Apa yang mereka buat sekarang ni adalah dengan kesungguhan dan yakin diri kerana mereka boleh bentuk satu company yang sangat hebat sekarang. Jadi Cik Ain, saya nak tanya sikit, apakah definisi ketakutan dalam bisnes bagi Cik Ain? Definisi ketakutan dalam bisnes saya blank jawab. Okay, bagi saya definisi ketakutan tu is just like macam untuk saya lah personally, bila saya dah running di bisnes bersama partner saya dalam tempoh nak masuk tahun keempat dah, dulu saya banyak cabaran ketakutan lah. Saya bukan orang risk taker. Maknanya saya banyak takut daripada saya nak dare buat benda tu. Lebih lagi in term of financial lah, untuk keluar duit, untuk spending semua. So up until bila saya bergurukan Datuk Mira, saya ada circle-circle saya, Titan especially, Cam yang selalu bagi guidance, Tuan Jerry kan. So saya dekat situ saya cakap bila kita buat bisnes, kita tak boleh terlalu takut. Kita kena nak gain sesuatu, kita kena dare buat sesuatu. So benda tu yang untuk saya punya part, of course lah impact financial. Saya cakap okay, we need to spend this much untuk kita dapat target kita yang macam tu. So there's no such thing untuk kita rasa takut dalam bisnes disebabkan diri kita saja, tapi kita tak memikirkan apa impact dalam bisnes kita nanti. So macam contohlah kita nak target banyak besar macam ni, tapi tindakan kita dan apa yang decision kita tu tak selari dengan apa yang target kita nak. So takut nak keluarkan. So bagi saya ketakutan dalam bisnes tu perlunya ada, tetapi kita kena ada risk management lah. Sebenarnya janganlah 100% nak takut sampai tak buat keputusan. It is like you have to manage the risk and ambil ilmu. That's why kita ada dalam Titan. So kita tahu orang dah buat silap, kita belajar daripada orang tu. So kita boleh buat way better daripada orang tu, belajar daripada kesilapan dia dan dengar advice daripada Doc sendiri, kita punya camp semua. So daripada situlah saya belajar untuk take the risk and saya manage saya punya ketakutan. Saya pasti ramai di antara mereka yang sedang menonton kita sebenarnya berada dalam ketakutan. Banyak ketakutan yang ada. Mungkin pada mereka sekarang yang nak memulakan bisnes, mereka takut nak keluarkan modal. Sedangkan ada cara untuk kita buatkan marketing secara zero cost, betul-betul? Itu yang sebenarnya yang diajar untuk kita memulakan sesuatu perniagaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi berada dalam ketakutan, jangan takut. Ada solution. Macam saya cakap tadi, setiap permasalahan itu ada peluang. Cuma cara bagaimana untuk kita ambil peluang itu terpulang kepada diri sendiri. Dan kepada Cik Jia, apa yang anda nampak pada tahun 2021 nanti? Pada saya, kita 2021
kita Sri Lady sendiri kita dah planning 6 bulan awal untuk yang 2021 pada tahun 2020. Jadi apa yang kita plan ni tentunya perkembangan untuk bisnes lah. Jadi daripada side branding, daripada side perkembangan ejen jualan kami bagaimana. So alhamdulillah dalam tahun, orang cakap tahun kebimbangan 2020 ni, kita juga tambah lagi another country. Kalau seperti ada yang sedia tahu, kita sendiri Sri Lady ni adalah ada lebih dikenali juga di Singapura, which is our master stockist sedang berada di Sphere. Wow. Yes, Bila Saha berada di Sphere, so kami berada di Titan. Jadi pada tahun ni juga kita ada tim baru from Brunei juga. So saya make sure sampai target dia nanti kita akan bawa tim Brunei pula masuk Sphere kan. Saya doakan insyaAllah. Bila kita ada satu mindset yang sama, nak align tu senang. Jadi dengan HQ, dengan leader, all the leaders, jadi kita dapat satu tujuan yang sama, satu benda yang sama lah, semuanya under Datuk Ira. Bagi saya, HQ akan lebih mudah dan macam mana pula, ni pada pendapat saya, macam mana pun you buat business ke, you nak run anything or you nak manage family sekalipun, benda paling penting adalah mindset you lah. Mindset you. Sebab kadang-kadang manusia ni saya rasa dia yang sabotage diri dia. Macam Tuan Ahmad cakap tadi, ketakutan tu adalah kita yang sabotage diri kita sendiri. We don't even try yet, tapi kita dah rasa takut tu dengan memberi jawapan dahulu dengan apa benda yang kita belum buat lagi. So kita tak lalui lagi, tapi kita dah ada takut dan fikir-fikiran yang menjadikan tindakan tu takkan jadi. So bagi saya adalah, saya berlainan sedikit dengan Cik Ain, saya adalah risk taker. Saya suka cuba sampai saya along that journey, apa yang perlu repair, kita repair. Sebab saya ingat Datuk Ira ada cakap, satu-satu tindakan yang awak buat pasti ada perubahan. Sama ada perubahan tu baik ataupun buruk, itu semua benda yang kita nak belajar along that journey dalam perniagaan ataupun dalam kehidupan kita. So, betul. Dalam perniagaan sebenarnya kena ada, orang kata kena ambil risiko lah. Tapi dalam kita ambil risiko tu, kita kena tahu game kita macam mana, apa yang kita nak sebenarnya. Kalau kita sengaja untuk pergi ambil risiko dan kita tak ada, orang kata macam kita tak ada benteng, kita tak ada border tu, kita tak tahu sebenarnya kita ambil risiko ni untuk apa. So kita kena tahu dulu risiko yang kita ambil ni adakah akan mendatangkan pulangan kepada kita ataupun akan merugikan kita. Betul-betul? Jadi untuk Puan Juzailah sendiri, apa lagi yang Puan nak capai? Okay, Alhamdulillah sekarang ni banyak benda yang awal-awal dulu yang saya dah capai, untuk walaupun kita mengalami 2020 ni dengan ujian ekonomi dan lain macam, tapi Alhamdulillah dengan adanya Sri Lady, dengan konsistennya kita teruskan perniagaan ini dengan bimbingan daripada Datuk Ira dan Rishwa, saya dah capai beberapa perkara yang sangat-sangat saya nak buat dulu, seperti untuk ibu saya bawa yang umi saya pindah daripada rumah kan, untuk bantu adik dan lain-lain lagi. Tapi untuk 2021 ni kami lebih fokus kepada nak memberi peluang untuk ramai lagi orang-orang di luar sana yang dapat juga merasa kejayaan yang apa yang kami rasa. Jadi dengan platform Sri Empire ni, kita buka peluang untuk lebih lagi kepada yang telah lama bersama dengan kita, seperti di Singapura, di Malaysia dan sekarang ni di Brunei, yang telah lama dengan kita, memberi kepercayaan penuh kepada kita. So kita nak lebih memberi kemajuan kepada mereka, bantu mereka supaya mereka capai impian mereka, target mereka di platform kami. Dan 2021 ni kita buka lagi pula peluang kepada mereka yang memang takut, yang tak tahu nak buat apa-apa, yang takut nak keluarkan modal. So kita buka peluang kepada mereka, jom kita akan bantu, kita akan guide supaya apa yang kita capai, you all boleh capai atau you boleh capai lebih lagi daripada apa yang kami capai. Itulah matlamat kita 2021 ni. Sebab tu sekarang ni kita fokus untuk memberi ilmu, memberi peluang dengan platform yang ada pada company kami. Dan sebenarnya kita di Richwood pun memang mengajarkan supaya kita sentiasa memberi manfaat kepada orang. Lebih-lebih lagi, kita tahu dalam keadaan pandemik ini lebih 800,000 orang hilang pekerjaan. Jadi di sini di mana usahawan jutawan ini, tuan-tuan dan puan-puan, ingin membantu anda di luar sana. Anda hanya perlu lakukan tindakan, tuan-tuan dan puan-puan, buang ego.
Ego itu tidak akan ke mana-mana. Kalau kita tak tahu, kita belajar, kita cari guru. Betul-betul? Betul. Alright. So apakah big why atau push factor kepada anda bertiga? Okey, untuk saya push factor untuk diri saya adalah ibu saya, iaitu umi saya, Puan Sharifah Rauza binti Said Tamrin. Dia adalah orang yang sangat menjadikan saya apa yang saya buat sekarang ni dan apa yang saya ada sekarang ni lah. Dia adalah orang salah satunya yang mana setiap walaupun saya lalui kehidupan ada cabaran, ada ujian, tapi bila saya melihat pada diri dia, melihat pada usaha dia selama ni membesarkan kami dan membuatkan saya akan bersemangat terus berusaha. Sampai sekarang ni pun niat saya adalah untuk memberi kebahagiaan pada dia, untuk sama-sama hidup dengan dia, dekat dengan dia dan yang dengan Sri Lady ni saya dapat bawa dia pindah keluar daripada rumah dia yang selama ni didudukkan. Kita orang ni dah asal daripada rumah flat dan alhamdulillah daripada rezeki perniagaan kami ni so kami dapatlah untuk duduk bersama dengan dia, untuk spend time dengan dia yang selama ni masa tu banyak dihabiskan dengan untuk mencari rezeki, tak ada masa dengan kami. So insyaAllah dengan adanya dia sihat untuk saya dapat meneruskanlah terus perjuangan ni dan dapat juga memberi peluang kepada orang lain yang mungkin ada impian seperti saya untuk bagi kebahagiaan pada ibu bapa, keluarga dan lain. Sebab itulah kita teruskan perjuangan di Sri Lady ni insyaAllah. Alright. Dan silakan Cik Ain. Untuk saya, first of all, push factor saya of course lah my mum. Because bila kita start di Sri Lady ni pun kita ada persamaan yang sama, which is kita ada single moms yang memang sacrifice everything untuk anak-anak dia since kita kecil. So I menganggap sebenarnya dulu I buat bisnes ni pun sama je, I rasa more kepada diri sendiri lah kan. Tapi of course lah kehidupan tu I memikirkan mak I tu lah sumber inspirasi untuk I teruskan buat lah. Sebab kita tak tahu is either kita ataupun dia yang pergi dulu. It's just like kita nak fulfill whatever yang kita rasa kita boleh dan mampu selagi kita ada ni. So I just buat benda tu for the sake of dia sebab kalau untuk diri sendiri je memang kadang-kadang kita memikirkan dah cukup je untuk kita. Tapi kalau kita memikirkan orang lain dan orang terdekat tu adalah mak I and my family lah, siblings semua. So I rasa benda tu buatkan kita kadang-kadang bila kita down tu yang menjadikan push factor tu untuk kita naik lagi. Sebab when it comes to kita sebagai manusia ni, of course lah kita ada ups and down kita kan. So kita kena pegang pada satu benda lah supaya kita tak terus jatuh dan kita cuba bangkit dan buat lebih baik. So for me, I rasa sebab kita share benda yang sama, big why yang sama, purpose yang sama. That is why kenapa kita masih ada dalam Sri Lady walaupun kita, macam I tak ada blood related dengan mereka berdua. It's just like because kita share the purpose and big why yang sama, so kita ada mutual dan kita ada interest yang sama. That is why Sri Lady masih ada ni. Kami bertiga. So anda bertiga mempunyai big why ataupun push factor yang sama lah lebih kurang saya boleh katakan. Ya, betul. Jadi kalau macam tadi Puan Ju dah beritahu saya apa yang sebenarnya dia ingin di tahun 2021. Jadi apa yang Cik Ain dan Cik Jia pun mahukan pada 2021? Untuk saya banyaknya relate kepada Big Y. So saya buat benda-benda ni semua tipulah kita bertiga bersama buat Sri Lady. Tak ada ombak badainya, bergaduhnya tentulah ada, tapi macam saya cakap anything we do, apa yang kita buat kita mesti ada purpose, kita mesti ada big why. So benda ni kadang-kadang ups and down ada, setiap manusia kita ada ups and down. So berapa lama kita nak pick up balik untuk nak dapatkan momentum untuk bangun balik, bangkit balik, untuk sedar yang kita ada benda lagi yang kita nak kena buat. So itu yang saya selalu pegang. Masalah saya hanya kecil berbandingkan dengan apa impian saya untuk orang-orang yang masih mengharapkan saya, ibu saya, bapa saya, adik-beradik. So bagi saya benda ni
banyak benda yang nak dicapai, yang nak dikongsikan lagi untuk dengan mereka. Sebab bagi saya, as simple as that, ramai juga yang selalu cakap life is about giving. So kalau you fikir pasal diri you saja, you takkan dapat. Dan kadang-kadang bila kita tak jumpa big why ataupun purpose apa yang kita nak buat tu, kita cepat down. Kita cepat down dan kita takkan dapat satu benda point kita nak bangkit balik. Sebab apa? Kalau kita rehat pada diri kita rehat kepada melayani diri. Itulah yang saya pegang, walaupun apa ombak badai pun berlaku, saya pegang balik pada purpose apa yang saya nak capai. Sebab life is about giving. Cik Ain ada nak share? Apa tadi soalan? Adakah benda yang sama yang ingin Cik Ain sampai pada tahun 2021 nanti? Okay, untuk tahun 2021, for this 2020 terlalu banyak orang kata kita punya cabaran, dan of course lah ada benda-benda yang pencapaian juga yang kita achieve. Maknanya dalam cabaran tu ada juga pencapaian dan berita gembira juga untuk saya of course dan untuk Seri Lady. Tapi apa yang saya belajar towards this 2020, kebahagiaan tu besar. Kebahagiaan tu sangat subjektif bunyi dia. So bila saya start buat bisnes ni, saya memikirkan kebahagiaan tu adalah bila kita memberi, kita giving dan kita try untuk kita buat benda yang boleh happykan orang saja. Tapi at the end of the day sebenarnya bila kita buat dengan keadaan kita yang happy, kita juga happy, kita buat benda apa yang kita buat tu happy, so kita akan bagi dekat orang tu dengan lagi banyak sebenarnya. So sebenarnya diri sendiri itulah kita buat benda tu, and I belajar untuk 2021 I nak buat benda tu daripada diri I sendiri. Isn't like macam I tak boleh buat untuk bagi orang happy saja, tapi I nak buat daripada sebabkan I happy, I akan bagi lebih banyak orang untuk happy. So benda tu lah yang I belajar, bukan pasal kekayaan, kemewahan, kejayaan yang I boleh capai tu sebab I nak bagi kat orang. I push diri I work hard, I cuba cari ilmu semua, tapi I punya diri tak, innerly I tak happy, I tak nak. So for 2021, I nak benda tu, I nak rasa happy tu untuk I deliver dekat orang lebih banyak lagi dan lebih semua lagi lah. So this 2021, harapan I adalah sebab I percaya kalau kita happy, kejayaan tu senang je untuk kita dapat. So itulah betul. Dan daripada perbincangan ini sebenarnya tiga-tiga ni tuan-tuan dan puan-puan, Puan Juzaila, Cik Jia, Cik Ain mempunyai orang kata misi yang jelas dah. Mereka ni dah tahu dah apa mereka nak capai, apa yang mereka mahukan di 2021 tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang paling penting sebenarnya apa yang mereka buat ni nak memberikan manfaat kepada manusia-manusia lain. Itu sebenarnya yang kita nak. Kita nak berilmu, kita nak berjaya. Tapi kita jangan keep dekat diri sendiri. Kita sharekan dengan semua orang. Kerana kita tak nak sesuatu benda yang kita buat itu hanya akan mendatangkan keuntungan ataupun kejayaan kepada diri kita. Kita nak biarkan dia ada legacy yang akan meneruskan. So, kalau boleh saya tahu, apakah kepentingannya, sebab macam saya cakap di awalnya tadi, ada setengah orang dia berfikiran yang sangat skeptikal yang kalau nak memulakan bisnes ni one man show sahaja, tapi kalian bertiga. Jadi apakah rasanya strongest factor kepada anda? Okay, pada saya dulu saya dah pernah buat bisnes yang seorang diri, ikut kepala otak sendiri semua, dan kadang-kadang dekat situ ada keegoan yang besar yang mana kita rasa kita je betul, pendapat kita betul, walaupun kita sendiri pun tak pasti benda tu salah ke tak salah ke. Tapi bila adanya gabungan antara kami dengan masing-masing punya orang kata kelebihan, macam Cik Ain bagi account, Cik Jia bagi marketing, kan. Jadi bila kita bergabung dan belajar menerima idea, pendapat masing-masing, benda tu lagi sebenarnya boleh membuatkan kita lebih grow dengan mudah. Lagi pula kita ambil keputusan bertiga, ambil ilmu daripada Datuk Mira, dari Syuq, dari situlah lagi memantapkan lagi kita punya
bisnes kita yang mana kita tak serabut nak fikir semua benda. Dan dulu kita, macam saya dulu saya ada rasa macam tak apa, saya boleh buat semua benda saya nak buat sampai benda sekecil-kecil perkara pun kita nak buat semua. Sebab apa? Sebab kita ada keegoan yang kita rasa ini bisnes aku kena buat semua, orang lain tak boleh masuk campur dan kita tak perlukan orang lain. Tapi sebenarnya silap. Dalam bisnes ni kita perlu berfikiran terbuka, jangan ego, menerima pendapat. Even dengan pekerja ataupun dengan staff pun kita menerima pendapat mereka dan bagi peluang pada mereka untuk dia orang bagi idea dan lakukan apa yang mereka rasa benda ni terbaik untuk company dan bisnes. Dan kalau kita berfikiran begitu, insya-Allah kita boleh maksudnya menerima pendapat yang baik, menerima benda yang baik yang kadang-kadang kita sendiri pun tak tahu benda tu baik untuk kita. Dan kita lebih memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan terbaik untuk bisnes kita sendiri, bukan kita saja. Kerana kadang-kadang kehebatan kita yang ataupun kelebihan yang kita rasa tu ada orang lain yang lebih berilmu, yang lebih orang kata ada pengalaman yang lebih baik lagi untuk di-share dan dimanfaatkan pada company kita. So why not pada saya lah lebih baik kita bekerjasama rakan niaga kita ataupun staff kita untuk mengeluarkan idea atau memberi yang terbaik untuk company. Sebab kita kena pupuk mereka yang sebagai staff, mereka bukan bekerja. Sebenarnya ini juga adalah masa depan mereka yang mereka boleh merebut peluang untuk menjadikan pekerjaan mereka ini adalah satu bisnes dalam hidup mereka juga. Yes, terbaik. Sebenarnya itu adalah kekuatan anda. Sebab setengah orang dia rasa dia nak buat sendiri tapi sebenarnya dia tak sedar dalam masa yang sama dia perlukan orang kata sokongan, circle yang best, sebenarnya circle yang sentiasa support dia. So orang kata kekuatan anda di Sri Lady adalah anda ada 3 orang sekali brainstorm together and build this business. So saya nak minta orang kata pendapat ataupun nasihat, pandangan mungkin kepada mereka-mereka yang nak memulakan bisnes ataupun masih lagi dalam ketakutan ataupun tidak jelas dengan hala tuju mereka di mana mereka akan berada pada tahun 2021 ini. Apakah pandangan ataupun nasihat Puan Juzaila, Cik Zia dan Cik Ain kepada mereka? Okay, saya mulakan dulu. Pada saya, kalau you all berada dalam ketakutan ataupun tak tahu nak buat apa-apa, dan you all rasa dalam segi keadaan ekonomi sekarang kita tak ada duit nak mulakan modal, okey, apa kata you all ambil peluang, mulakan tindakan. Yang paling penting sekali, mulakan tindakan dengan berani join mana-mana bisnes orang lain, maksudnya ambil produk sebagai berniaga dulu, menjadi rakan niaga tanpa modal, join kita. Dan sebab apa, dekat contohnya macam di Seri Empire Resident Berhad sendiri, kita dah membuka peluang untuk berniaga tanpa modal, you tak payah keluar modal apa-apa. Dan kalau you cakap you takut ataupun tak tahu nak buat apa-apa, tak ada ilmu, don't worry, sebab kita juga membuka peluang dengan kita adakan training, coaching, akan guide you all sampai you all berjaya, insya-Allah. Selagi mana apa yang kita guide, apa yang kita coaching, apa yang kita beritahu, anda lakukan. Kerana kadang-kadang setengah orang ni dia berada dalam ketakutan, tak nak melakukan apa-apa, tapi dia mengharapkan dia berimpian yang sangat-sangat besar. Dan macam mana kalau kita boleh fikir macam mana kita nak capai kalau kita sendiri tak nak melakukan benda yang kita patut lakukan untuk mencapai ke arah kejayaan tu. So dengan peluang platform yang mana berniaga ni tanpa perlu modal, hanya perlu follow je dan melakukan tindakan secara konsisten, so why not you lakukan? Sebab sekarang ni dah terbukti ramai orang macam di Seri Empire sendiri, dah ramai orang yang merubah kehidupan mereka daripada tak ada apa-apa, daripada orang kata nak beli ataupun nak belanja makan family pun tak ada, tapi melakukan perubahan dalam kehidupan mereka bila mana mereka mengambil tindakan yang sangat positif dan melakukan tindakan yang secara konsisten, ikut dan follow je apa yang orang berjaya dah buat, sehingga you all pun dapat mencapai kejayaan yang sama atau lebih lagi. So sebab itulah kita sarankan jangan takut, buat tindakan, join mana-mana company yang you rasa macam contohnya saya sarankan lebih baiklah join company yang berada di bawah naungan atau circle Rishwa dan Datuk Wira sendiri, kerana mereka sentiasa diberi guide, diberi ilmu. So founder-founder ni atau company ni lah yang patut you all ikut, you all join untuk you all sama-sama mulakan perniagaan. Kerana bila diorang dah dapat ilmu, dah pastinya ilmu yang diorang dapat tu akan mereka share juga kepada you all, dan matlamat mereka adalah mereka nak juga you all berjaya seperti mana mereka dah dapat apa yang mereka dapat sekarang atau lebih lagi, insya-Allah. InsyaAllah. Cik?
Untuk saya, saranan saya dekat orang di luar sana, tak tak kira lah kita berbisnes ataupun kita bekerja, sebenarnya matlamat kita tu kita kena jelas lah sebenarnya. Sebabnya doesn't mean kalau kita buat bisnes kita akan boleh berjaya. Sebenarnya kita bekerja dengan orang pun kita boleh berjaya. It's just like the matter of orang yang mengelola kapal itu dia berada dia dalam perjalanan yang jelas dan matlamat yang jelas untuk diri dia, untuk company dan untuk orang-orang di belakang dia ada atau tidak matlamat yang jelas itu jelas sebenarnya the matter of the problem sebenarnya. So bagi saya dalam keadaan pandemik sekarang ni mungkin ramai orang yang mula cuba untuk berbisnes, tetapi saya sarankan jangan keluar modal dahulu kalau anda tidak yakin sebetul-betulnya yakin untuk melangkah dalam dunia bisnes. Tetapi sekarang terlalu banyak founder-founder dan produk-produk yang membuka peluang untuk you all berniaga produk orang lain, tetapi you all boleh capai apa orang kata impian yang you all inginkan tu dengan menjual produk orang lain saja. Itu adalah langkah pertama yang saya rasa sangat relevan dan sangat tak ada risiko, zero risiko yang boleh saya. Malah diberi guidance, diberi ilmu, diberi orang kata support system untuk you cuba berjinak-jinak build you punya business tapi menggunakan produk orang lain. So bagi I, saranan I tu just you clear dengan matlamat you dan you buat tindakan supaya kalau ada matlamat ataupun tindakan tu kita takkan dapat apa yang kita inginkan. Betul. Cik Jia, silakan. Macam saya pula suka saya nak ingat balik, saya nak recall balik Datuk Wira pernah cakap setiap apa pun first thing first kita kena buat keputusan dulu. Keputusan kemudian tindakan. Jadi keputusan dulu, keputusan untuk berniaga tanpa modal, buat keputusan dulu, lepas tu buatkan tindakan tu ikut apa yang di-guide. Sebab Datuk Wira ada cakap juga, bila kita buat keputusan, automatik pasti ada perubahan. Bila kita tidak berbuat apa-apa, tindakan pun tak ada, keputusan pun tak ada. Tapi bila kita dah buat satu keputusan, hidup kita akan pasti ada perubahan. Sama ada keputusan tu kita decide hari ni, okay, hari ni saya nak join dropship daripada rishuat. Hari ni saya nak join niaga ni, cuba. Jadi keputusan satu tu dah ada, perubahan akan berlaku. Bila tak ada keputusan ataupun bila tak ada keputusan, tindakan pun tak mungkin akan ada. Jadi first thing first adalah Datuk Wira cakap, bila you dah decide satu keputusan, pasti akan ada perubahan dalam hidup you. Apa-apa segala jenis pun. Jadi macam Datuk Wira selalu ingatkan lah, kadang-kadang diri kita yang sabotage. Kita yang cakap diri kita tak mampu dan kita tak pandai dan kita tak tahu. Tapi kita tak tahu lagi kemampuan diri kita. Kalau kita dah buat satu keputusan dan buat tindakan, benda tu kita akan repair, kita akan fix dan benda tu lah yang akan bawa kita dengan apa yang impian kita nak capai. Itu InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka dah share kan sebenarnya apa nasihat mereka. Cuma tinggal pada anda je. Bila nak lakukan tindakan lagi, bila nak berubah. Kita tak nak lagi berada dalam 2020 yang kelam ni. Kita nak 2021 yang very colourful. So tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya dari pihak Richworks sendiri kita nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim Sri Lady kerana sudi meluangkan masa memberi sedikit sebanyak input ataupun inspirasi kepada mereka yang masih lagi tak tahu mana nak tuju ataupun masih lagi mencari-cari apa yang mereka nak buat pada tahun 2021 nanti. Terima kasih banyak-banyak Cik Ain, Puan Juzaila, Cik Jia. Terima kasih banyak-banyak untuk masa anda. Saya doakan tim Sri Lady ini akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan akan kaya dan berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa di event nanti. Doa-doakan pandemik ini segera berakhir. Orang kata kita dah tak sabar sebenarnya nak ada event bersama-sama. Dan sementara itu jaga diri, teruskan memberi manfaat kepada orang di luar sana dan sentiasa senyum selalu, okay? InsyaAllah. Terima kasih Cik Man. Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, 3 orang menerajui satu company. Orang kata bukan senang. Ada kepala masing-masing yang akan
orang kata decide department ini aku nak yang macam mana, department ini aku nak macam mana. Bila diorang combine the idea, inilah jadinya tuan-tuan dan puan-puan. Mereka adalah usahawan jutawan yang berjaya kerana mereka berjaya untuk orang kata combine idea dan build satu company yang sangat hebat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, daripada perkongsian mereka bertiga, adakah anda mendapat input ataupun inspirasi daripada apa yang telah mereka kongsikan? Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan, simpan dalam hati, proses dengan otak anda ataupun fikiran anda dan lakukan tindakan dengan segera. Jangan lengah-lengah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pergi ke 2021 yang sangat luar biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berjumpa lagi dalam sesi temu bual Mega Live pada yang seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum.